bagi pasangan suami isteri di luar sana dan korang masih tertanya-tanya bagaimana untuk menyimpan kewangan korang, gaji bersih daripada suami isteri untuk diimplikasikan sebagai kewangan dan menyimpan tiap-tiap bulan sebagai tabungan di mana korang akan gunakan waktu-waktu kecemasan dan simpanan untuk masa hadapan. Dan apa yang pasti, mana yang kurang perancangan untuk menjalankan tabungan ini, dan di hujungnya korang rasa macam gagal untuk menyimpan dan kurang berdisiplin yang menyebabkan korang tak mampu buat tabungan dan menyimpan di masa akan datang dan kegunaan untuk waktu kecemasan. Jadi video pada kali ini aku hendak kongsikan 6 tips bagaimana pasangan suami isteri menyimpan wang daripada gaji bersih mereka untuk digunakan di masa hadapan dan waktu-waktu kecemasan. Dan korang perlu tonton video ni sehingga habis. Jom kita layan intro dulu. Dalam perkahwinan, suami dan isteri perlu bijak membuat perancangan perbelanjaan untuk keluarga. Jika salah seorang daripada anda suami isteri tidak menjalankan tanggungjawab atau melaksanakan perancangan ini, aku khawatir kehidupan anda pada masa akan datang menjadi kucak-kacir. Lebih-lebih lagi ketika anda memiliki cahaya mata dan terutama sekali pada waktu-waktu kecemasan seperti sekarang, pandemik COVID-19 yang masing-masing memerlukan kerja dan anda masih tidak mempunyai kerja yang sesuai. Oleh itu, perancangan kewangan keluarga ini sangat penting bagi suami isteri di luar sana, yang di mana keperluan korang terletak pada kunci kejayaan bagi menyimpan wang anda pada masa akan datang. Salah seorang daripada suami dan isteri perlu bijak untuk merancang di mana korang perlu buat strategi dan menyimpan secara efektif di mana perlu konsisten setiap masa. Kebanyakan daripada ini yang bijak dan teliti dalam semua perkara hal yang terjadi ialah seorang isteri, atau di mana seorang tiang bagi suami untuk membuat keputusan. Jadi di mana yang di luar sana suami yang kurang untuk membuat perancangan ataupun teliti dalam strategi menyimpan wang, korang boleh minta bantuan daripada isteri korang, atau di mana isteri yang perlu minta bantuan strategi daripada suami anda untuk menyimpan wang di masa hadapan. Kenapa aku cakapkan kebanyakan perempuan di luar sana lebih teliti dalam membuat sesuatu perkara, dan di mana dari segi kewangan, aku percaya wanita di luar sana kebanyakan mereka sangat-sangat teliti dalam menyimpan wang. Lagi-lagi untuk waktu kecemasan, di mana korang perlu lebih konsisten dalam membuat sesuatu hal. Ini kerana seorang wanita merupakan pembantu yang terbaik
untuk suami, mereka sangat peka dalam keadaan sekeliling kita, terutamanya bagi pihak lelaki. Dan mereka ni seperti yang aku katakan, mereka sangat terperinci walaupun sekumit kuman mereka sangat-sangat mengambil berat dalam melakukan sesuatu perkara. Kebanyakan mereka mampu untuk menangani lelaki yang di luar sana, suami di luar sana gagal dalam perkara ini, dan mereka perlu lebih teratur dan minta bantuan daripada pasangan anda. Kaum lelaki di luar sana yang bergelar sebagai suami memang bijak dalam membuat keputusan, tetapi mereka perlukan seorang pembantu iaitu isteri dalam membuat perancangan bagi ketelitian sebagai membentuk sebuah pasukan. Jadi suami isteri di luar sana perlu bijak dalam menangani dan membuat perancangan, menyimpan dan menabung wang untuk masa hadapan supaya anda tidak hanya bergantung kepada ibu bapa orang lain sebagai untuk melengkapkan kehidupan anda sebagai kekeluargaan suami isteri. Jadi, perlukah anda untuk meminta bantuan orang luar untuk membuatkan kehidupan anda lebih selesa? Adakah patut? Jadi, aku nak kongsikan bagaimana 6 cara untuk pasangan suami isteri mula menyimpan wang dan membuat perancangan bagi menabung di masa hadapan dan kegunaan untuk kecemasan. Yang pertama, menasihatkan pasangan anda untuk menukar gaya hidup. Aku percaya di luar sana ketika anda masih bujang dan korang dah terbiasa dalam kehidupan keseorangan tanpa tanggungjawab hanya sekadar kepada ibu bapa. Namun apabila anda telah memiliki keluarga sendiri dan anda masih lagi terperangkap dalam dunia keseorangan dan memiliki gaya hidup hanya untuk bersendirian, anda masih terlupa yang anda memiliki keluarga untuk disara. Korang perlu untuk memberi nafkah kepada keluarga anda. Jadi, sebagai seorang yang bijak dalam meneliti kewangan, tak kisahlah suami ataupun isteri, nasihatkan pasangan anda untuk menukar gaya hidup seharian mereka. Mungkin di awal perkenalan kamu semua, pasangan korang ingin kelihatan bergaya dalam semua hal. Kereta mewah, rumah mewah, kondo, apartmen semua tu. Dan apatah lagi korang mesti terimpi-impikan untuk memiliki telefon bimbit yang canggih dan yang sangat mahal. Dan ada setengah daripada mereka semua yang di luar sana menggunakan bil telefon melebihi daripada kewangan mereka. Dan apatah lagi mereka ketika bujang, mestilah mereka ingin merasakan makanan di restoran yang mewah, hipster dan sebagainya. Sebagai contoh, anak-anak muda zaman sekarang, Starbucks, KFC, McDonald, itu mungkin di masa muda dan sekarang anda sudah memiliki keluarga. Jadi, pasangan anda perlulah menasihati kepada pasangan mereka supaya untuk mengubah gaya hidup seharian mereka daripada bujang kepada keluarga. Jadi itu adalah yang pertama, tips bagaimana untuk suami isteri menyimpan kewangan lebih strategik dan lebih konsisten di masa hadapan. Korang jangan samakan kehidupan korang yang ketika bujang dan sudah memiliki keluarga adalah perkara yang sama. Di mana kalau korang ketika bujang, korang punya tanggungjawab kepada ibu bapa. Malah ketika korang sudah berkeluarga,
korang mempunyai tambahan tanggungjawab kepada isteri dan juga anak-anak. Kerana kedua-dua komitmen ini sangat-sangat berbeza ketika di zaman bujang dan zaman berkeluarga. Dan ketika korang sudah berkeluarga, jangan ingat korang terlepas dalam tanggungjawab kepada ibu bapa. Ya, ada sesetengah orang di luar sana ketika mereka sudah berkahwin, mereka lupa yang mereka ada ibu bapa dan tanggungjawab mereka. Ada sesetengah pula mereka bertanggungjawab kepada adik-beradik mereka juga. Berumah tangga bukanlah suatu tiket untuk anda meninggalkan ibu bapa dan keluarga anda sendiri. Ingat tu. Jadi itu adalah yang pertama bagi tips untuk pasangan suami isteri menyimpan wang di masa hadapan. Jadi kita teruskan yang nombor 2. Nasihatkan pasangan anda untuk menyimpan wang sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Amalkan membuat tabung di rumah untuk anda dan pasangan anda menyimpan wang tersebut. Tips yang anda perlu lakukan ialah sediakan beberapa bekas sebagai asingan untuk tabungan korang. Dan seperti tabungan ni macam-macam korang boleh ambil. Contohnya, aku bagi contoh, korang selalu makan benda ni kan. Kadang-kadang korang ada makan, betul tak? Walaupun bukan selalu. Jadi, benda ni, Pringles ni, korang jangan buang saja. Jadi ada kegunaannya. Korang perlu membuat satu lubang dan korang boleh hias kotak ataupun Pringles ni punya bekas ni korang boleh buat sebagai tabung. Kemudian anda dan pasangan anda boleh mula menyimpan mengikut warna wang kertas tersebut. Contohnya kita ada RM1, kita ada RM5. Jadi contoh korang ada 3 tabung. Korang perlu asingkan duit RM1, RM5 dan juga RM10. Jika korang memiliki lebihan wang korang, jadi korang perlu menyimpan mengikut wang yang anda telah asingkan. Tak kisahlah sama ada korang nak mula menyimpan sehari RM1, seminggu RM10, ataupun sebulan RM30 ataupun RM50. Jadi itu adalah tips nombor 2 bagi pasangan suami isteri di luar sana untuk mula menyimpan dalam tabungan di masa hadapan dan waktu-waktu kecemasan di masa akan datang. Jadi untuk tips yang ketiga ialah nasihatkan pasangan anda supaya menetapkan suatu matlamat tabungan. Contohnya, kalau korang teringin nak melancong, sebagai contoh, korang target nak berapa ribu. Contohlah korang target hanya RM2,000. Jadi tulis dekat tabung tu duit untuk melancong contohnya. Ataupun kalau korang gunakan tabung tu matlamatnya untuk duit belanja, duit kecemasan, duit bagi anak-anak. Jadi tetapkan matlamat untuk menyimpan. Kalau korang tak tetapkan matlamat untuk menyimpan, jadi ibarat kita berada di handle sebuah kapal tapi tiada arah tujuan. Apa guna korang memiliki kapal yang besar tapi korang tidak memiliki tujuan hendak ke mana? Macam sia-sia. Jadi persoalannya ialah anda dan pasangan anda mesti tertanya-tanya hendak menyimpan sehingga bila dan macam mana. Jika anda tidak mempunyai matlamat, anda dan pasangan anda tidak akan dimotivasikan dalam matlamat untuk menyimpan. Oleh itu, tetapkan suatu target untuk korang. Dalam setahun, korang nak menyimpan RM1,000, RM5,000 ataupun RM10,000. Jadi, suami dan isteri perlu berkongsi dan menyumbang salah seorang. Contohnya, jika matlamat korang adalah RM1,000, isteri menyimpan RM500 dan suami menyimpan RM500, maka lengkaplah simpanan anda di masa hadapan sebanyak
RM1,000 dalam masa 1 tahun. Jadi, untuk korang memiliki matlamat sebagai contoh dalam menyimpan wang tersebut, jika anda hendak menyimpan RM5,000 dan anda ingin menyimpan wang dalam tabungan iaitu RM50 dalam satu tabung tu, untuk RM50 korang perlu ada 100 keping bagi melengkapkan jumlah RM5,000. Dan sebagai contoh yang kedua, korang hendak menyimpan RM20 tapi korang perlu kena ada 250 keping untuk mencukupkan RM5,000. Dan kalau korang rasa nak mencampurkan jumlah wang simpanan ataupun korang tak nak asingkan mengikut jumlah warna wang kertas tersebut, korang boleh mula menyimpan dan tetapkan matlamat. Contohnya RM10 sebanyak 250 keping untuk mencukupkan duit anda sebanyak RM2,500. RM5 pula sebanyak 400 keping bagi mencukupkan wang sebanyak RM2,000 dan RM50 sebanyak 10 keping sebanyak RM500 bagi mencukupkan wang anda menjadi sebuah RM5,000 dalam satu tabung. Jadi dalam matlamat korang perlulah kena ada disiplin dan komitmen dalam menyimpan wang tabungan anda bagi merealisasikan matlamat anda di masa hadapan dan kegunaan untuk masa-masa kecemasan. Apabila korang mula mencukupi kewangan korang dalam menyimpan, jadi korang jangan lupa untuk melabur bagi simpanan korang masa hadapan. Jadi pelaburan pula perlulah bijak. Korang menyimpan sambil melabur boleh menambahkan kewangan korang di masa akan datang. Kebanyakan pasangan di luar sana yang sudah memiliki target, mereka akan terasa semangat dan mula untuk menambah simpanan. Mula-mula motivasi mereka hanya sekadar RM5,000, tetapi setelah melihat hasil mereka dalam 1 tahun, mereka mula yakin apabila mereka menambah simpanan kewangan lagi, ia akan memulakan pemberanakan wang anda ataupun menambahkan jumlah kewangan anda, simpanan korang di masa akan datang. Jadi itu adalah 3 tips bagaimana suami isteri untuk menyimpan wang bagi masa hadapan dan kegunaan untuk masa kecemasan korang pada suatu hari nanti. Jadi untuk tips yang keempat, bagaimana suami isteri untuk menyimpan wang di masa akan datang dan waktu-waktu kecemasan, ialah dengan menasihati pasangan anda supaya kurangkan hutang. Maksudnya, jika anda sebelum ini memiliki hutang yang banyak, contoh anda hendak membeli barang dalam rumah, contohnya perabot, pinggan mangkuk, TV dan macam-macam lagi, ataupun bil telefon korang memiliki jumlah yang banyak. Jadi nasihatkan pasangan anda untuk kurangkan berhutang. Sebagai contoh, simpanan korang dalam masa 1 tahun tu, korang bolehlah membeli barang secara cash, ataupun kalau korang tak mampu sangat, janganlah membayar sebanyak ansuran yang berlebihan. Contohnya, kalau korang mampu berhutang sehingga 3 perkara, janganlah korang melebih-lebihkan sehingga ke 5 ke 6 benda. Jadi kalau korang tak mampu nak lebih daripada 3 hutang, jangan sesekali korang mengambil kesempatan dan membuat peluang seperti itu, dan korang akan rasa sangat-sangat terbeban. Kalau korang berminat nak membeli telefon bimbit, belilah secara tunai.
Kebanyakan di luar sana mereka teringin telefon bimbit yang sangat mahal. Mereka sanggup berhutang. Sedangkan telefon yang korang mampu boleh membuat panggilan, WhatsApp dan menghubungi sesiapa sahaja walaupun ia sekadar murah. Jadi, jangan mindset kita untuk membeli barang-barang yang mahal semata-mata untuk keseronokan dan menunjuk-nunjuk kepada orang di luar sana. Gunakan tips di nombor 3 tadi untuk membeli barang secara tunai. Janganlah korang membeli secara hutang yang berlebihan. Walaupun korang nampak mudah dan lebih murah, sedangkan korang beli iPhone 12 Pro bulanan mungkin nampak dalam 170. Tapi ikat berapa tahun dan korang perlu membayar secara konsisten. Ibarat korang menabung juga, tapi korang membayar hutang. Dan korang hanya ingin memiliki sesuatu yang mahal dan telefon bimbit yang sangat mahal. Korang tidak nampak perkara yang bakal berlaku di masa akan datang, di mana wang yang sepatutnya korang boleh menyimpan di masa hadapan untuk kegunaan masa-masa kecemasan, tapi korang alihkan kepada perhutangan. Jadi itulah antara nombor 4 di mana nasihatkan pasangan anda supaya kurangkan untuk berhutang. Antara tips di nombor 5 pula ialah nasihatkan pasangan anda untuk berjimat cermat. Jadi untuk korang yang masih orang kata baru berkahwin, mestilah korang masih lagi mencari rancakan ataupun masih orang kata ingin memulakan kehidupan baru. Korang hanya perlu berjimat cermat. Kalau sebelum ni korang selalu makan di kedai, apa salahnya kalau korang masak sendiri di rumah dan makan di rumah? Lebih jimat dan lebih murah. Kebanyakan di luar sana, kalau makanan yang murah-murah tu korang rasa malu, usahlah korang rasa seperti itu. Jadi sepanjang hidup aku dalam mengumpul wang dan membeli rumah ni, aku hanya sekadar untuk makan di luar, hanya makan nasi bujang. Kalau korang masih tak tahu apa itu nasi bujang, ataupun korang boleh dikenali sebagai nasi putih, telur dadar dan juga sambal belacan. Kebanyakan aku ketika di rumah hanya masak sahaja. Dan ketika aku berkahwin, kebanyakan masakan aku di rumah. Lagi-lagi pandemik COVID-19 ini tidak menggalakkan anda supaya makan di luar. Kemungkinan jangkitan kuman boleh berjangkit kepada diri kita. Jadi, untuk korang yang baru berkahwin ataupun pasangan suami isteri di luar sana masih mencari-cari rentak untuk menyimpan wang dalam keluargaan di masa hadapan, jadi jangan segan-segan untuk berjimat cermat. Janganlah korang rasa makanan yang biasa sekadar murah itu hanya memalukan diri korang. Dan ada setengah pasangan di luar sana, cara mereka berjimat cermat dengan menjualkan barang-barang mereka yang di mana barangan mereka masih lagi boleh digunakan dan masih orang kata sesuai kepada pemakai, dan mereka menjualkan kepada rakan-rakan mereka ataupun mereka boleh menjual barangan tersebut dalam bentuk online. Jadi dekat situ sambil korang berjimat dan barang-barang yang korang tak nak gunakan lagi itu, korang boleh menjadikan ia sebagai suatu pendapatan. Dan dalam segi jualan yang korang buat tu, korang boleh membuat tabungan dan menambahkan lagi simpanan korang untuk masa hadapan dan di waktu-waktu kecemasan. Jadi antara tips nombor 5 ialah nasihatkan pasangan anda supaya lebih berjimat cermat, supaya di masa hadapan korang mampu untuk menyimpan dan kegunaan wang tersebut bagi waktu-waktu kecemasan. Tips
yang nombor 6 ialah seperti yang aku katakan di tips nombor 5, nasihatkan pasangan anda supaya makan di rumah sahaja. Ya, memang kita cakap, oh makan di rumah, malah lah nak masak lah. Tapi itu adalah dari segi kewangan korang dapat menjimatkan lagi wang daripada korang habiskan di luar dan korang beli barang-barang dapur untuk kegunaan dalam rumah. Korang boleh menjimat sekurang-kurangnya 10% sehingga 20% daripada jumlah pendapatan bersih korang. Jadi, kalau korang baru kahwin, jadi korang yang orang kata baru nak belajar hidup, korang hanya mampu untuk makan nasi dan telur, lanjutkan. Dan apabila korang yang baru berkahwin ataupun pasangan di luar sana yang masih mula untuk menyimpan dan korang rasa korang mampu untuk makan nasi goreng saja, apa salahnya? Kerana itu merupakan masakan kita sendiri. Sekurang-kurangnya daripada kita makan di luar sana dan makanan mereka mungkin kekurangan zat, anda sendiri boleh memasak dengan cara anda sendiri, dan dengan masakan kita boleh tahu zat apa yang kita perlukan, masakan yang macam mana yang kita nak, keinginan kita untuk makan macam mana. Untuk masakan di rumah, korang boleh belajar sendiri. Tak perlu korang nak makan di luar sana semata-mata untuk bergaya ataupun kesedapan tekak anda sahaja. Jadi kalau korang memang nak makan di luar, apa salahnya? Tapi bukan selalu. Hanya sekadar untuk sekali-sekala, tidak apa. Apa salahnya? Aku tidak mengatakan yang korang tidak boleh makan di luar sana selalu. Tapi korang perlu managekan korang punya kewangan dengan anda hanya makan di rumah, dan sesekali makan di luar, korang boleh menyimpan 10 hingga 20% daripada kewangan bersih korang sendiri untuk membuat tabungan dan menyimpan wang di masa hadapan dan sebagai wang untuk kecemasan di masa akan datang. Dan ketika anda sudah memiliki cahaya mata, mungkin korang punya perbelanjaan mungkin bertambah daripada kehidupan anda sebagai 2 orang dalam satu rumah. Anda telah menambah seorang ataupun 2 orang jika kembar, dan perbelanjaan itu mungkin lebih meningkat. Dengan adanya cahaya mata kita perlukan daripada segi barangan baby dan juga makanan mereka. Jadi ingat, jika anda tidak mula menyimpan dan membuat simpanan, jika anda masih berseronok hanya sekadar untuk makan di luar saja, korang akan mula terjebak dalam kewangan anda. Jadi kita sebenarnya boleh menyimpan, tapi perlukan motivasi dan nasihat daripada pasangan kita sendiri. Jadi itu adalah 6 tips bagaimana pasangan suami isteri dan cara untuk menyimpan wang di masa hadapan dan kegunaan untuk waktu-waktu kecemasan. Jadi jika korang yang baru menonton pada kali ini, aku sebagai UF Vlog Channel iaitu Muhammad Taufik. Jika korang masih belum subscribe, sila bantu aku dengan butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk notification video aku pada masa akan datang. Jika video pada kali ini sangat bermanfaat kepada anda semua sebagai seseorang yang ingin belajar menyimpan dan bagaimana untuk menyimpan wang dalam kekeluargaan di masa hadapan dan untuk waktu-waktu kecemasan, korang boleh tekan button like di bawah dan share kepada semua media sosial bagi mereka-mereka di luar sana supaya lebih mengetahui bagaimana cara-cara untuk mereka menyimpan wang dalam keluarga. Jadi nak menyimpan ni sangat-sangat mudah sebenarnya. Tetapi kita perlukan nasihat daripada pasangan kita dan diri kita sendiri, dan kita perlu konsisten dan perlu motivasi untuk korang supaya di masa hadapan kewangan korang akan
penuh dengan kestabilan dan kehidupan korang lebih rancak. Jadi, korang bantu aku dengan butang subscribe kerana butang subscribe itu adalah percuma, tiada bayaran. Jadi itu saja video daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.